Okey, Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Assalamualaikum. Sihat ke semua? Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Sihat, cikgu. Macam tak bertenaga aje ni. Dah sarapan ke belum? Sudah cikgu. Belum cikgu. Belum cikgu. Belum cikgu. Okey, kalau dah sarapan, cikgu nak tunjuk kamu satu benda. Kamu nampak ni benda apa? Lipstick? Lampu. Lampu. Torchlight. Bukan. Sulu. Betul. Ni torchlight. Lampu suluh, torchlight. Lampu suluh lah. Lampu suluh ni dia menghasilkan apa? Cahaya. Cahaya. Menghasilkan. Siapa tahu cahaya ni dihasilkan oleh apa? Ada siapa tahu tak cahaya ni dihasilkan oleh apa? Tak tahu. Tak tahu. Elektrik. Ah, Elektrik. Cikgu. Air. Cahaya ni dihasilkan oleh mencekak tenaga. Okey, betul lah. Cahaya ni dihasilkan oleh tenaga. Okey, hari ni cikgu nak masuk topik baru, iaitu topik keelektrikan. Okey, sekejap lah cikgu nak present slide. Semua boleh nampak ke slide? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey. Dah nampak, kita mulakan kelas kita. Okey, kita akan masuk bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Okey, untuk topik ni, untuk hasil pembelajarannya, kita nak menghuraikan keperluan tenaga serta bentuk-bentuk tenaga. Yang kedua, kita nak menerangkan mengenai kewujudan cas elektrostatik. Yang ketiga, kita nak menjelaskan dengan contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian. Yang keempat, nak merumuskan cas yang mengalir menghasilkan arus elektrik. Yang kelima, mencirikan arus, voltan dan rintangan serta unitnya. Dan yang terakhir, kita nak tengok merumuskan perkaitan antara arus, voltan dan rintangan. Okey, masuk pada topik yang pertama, 71, topik tenaga. Okey, tenaga ni adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Unit untuk tenaga ni adalah joule. Okey, tu kamu boleh nampak kan dia punya unit, ejaan untuk unit joule. Tenaga ni digunakan dalam pelbagai lah. Kita sebagai manusia pun memerlukan tenaga. Haiwan pun memerlukan tenaga. Tumbuhan pun memerlukan tenaga. Dan banyaklah yang keperluan dari benda hidup kita ni memerlukan tenaga. Okey, tengok kat sini contoh. Manusia menggunakan tenaga untuk berlari. Kalau tumbuhan memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup. Kereta juga menggunakan tenaga. Kereta memerlukan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Ni yang cikgu cakap tadi, lampu suluh. Cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. Okey, dalam tenaga ni ada banyak bentuk jenis tenaga.
tenaga ni tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Dia wujud dalam pelbagai bentuk. Okay, ni contoh-contoh bentuk-bentuk tenaga lah. Okay, bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh getaran objek. Untuk yang kedua adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni adalah tenaga bagi objek yang bergerak. Macam berbasikal tu salah satu tenaga menggunakan tenaga kinetik lah. Yang kedua adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni dihasilkan oleh cas-cas elektrik yang mengalir melalui konduktor macam apa tu, setereka. Yang keempat adalah tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti ni bagi objek yang pada kedudukan yang tinggi. Yang kelima adalah tenaga keupayaan elastik. Tenaga keupayaan elastik ni contoh dia objek yang dimampat, diregang atau dibengkokkan. Macam contoh kat sini adalah memanah. Okay. Untuk yang keenam adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni tenaga yang tersimpan dalam nukleus atom radioaktif. Tenaga yang ketujuh adalah tenaga cahaya. Tenaga yang boleh melihat objek dalam keadaan gelap. Yang seterusnya adalah tenaga haba. Tenaga yang meningkatkan suhu objek yang disebabkan oleh haba. Yang terakhir adalah tenaga kimia dalam bahan bakar, makanan atau bahan kimia. Okey, boleh faham tak semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, kalau semua faham, kita pergi ke slide yang seterusnya. Siapa tahu sumber tenaga? Matahari. Matahari lagi. Air. Air. Angin. Siapa tahu? Kincir angin. Kincir angin. Bahan Lagi? radioaktif. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif. Air. Ombak. Ombak. Okey, kita tengok contoh ya. Sumber tenaga. Okey, ada orang cakap matahari tadi. Betul, sumber tenaga daripada matahari. Lepas tu geoterma. Ada air, ada biogesim, bahan api fosil. Dan ada yang cakap tadi, siapa cakap bahan radioaktif tadi? Aswar. Ya cikgu. Lepas tu ombak dan juga angin. Okey, kita masuk subtopik yang kedua iaitu cas elektrostatik. Siapa tahu cas elektrostatik ni apa? Tak tahu cikgu. Aswar dah Aswar? Ada cikgu. Cas elektrostatik ni apa dia Aswar? Cas yang berlaku akibat pemindahan cas elektrik di antara badan kita dengan pemegang. Seperti yang cikgu tunjuk dalam gambar tu macam troli. Macam tu dah cikgu. Nak lebih mudah lagi juga kita boleh bagi seperti macam kertas pembaris. Kita gosok-gosok dulu untuk membagi pengaliran cas elektrostatik tu lah. Nanti kertas-kertas tu akan tertarik kepada permukaan pembaris tu. Macam tu dah cikgu. Yang saya faham lah. Okey, bagus. Apa yang Aswar cakap tu betul. Tu salah satu contoh cas elektrostatik. Okey. Okey, pernah tak kita pergi besaraya lepas tu pegang troli ni? Bila pegang tu terasa macam ada rejatan elektrik. Siapa pernah? Saya cikgu. Saya. Itulah dipanggil sebagai cas elektrostatik. Okey, cas elektrostatik ni berlaku apabila pemilihan cas elektrik di antara badan kita dengan troli lah. Tak kisahlah troli apa ataupun bahan-bahan lain. Cas-cas statik ini dikenali sebagai cas elektrostatik. Okey, cas elektrostatik ni
terdiri daripada cas positif. Kalau positif tu dipanggil sebagai proton. Kalau cas negatif tu dikenali sebagai elektron. Okey. Cas-cas yang sama jenis akan saling menolak. Cas-cas yang berlainan jenis akan saling menarik. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik di atas dikenali sebagai daya elektrostatik. Kalau positif, cikgu nak tanya, kalau positif dengan positif, dia tolak ke tarik? Tolak. Tolak. Sebab apa tolak? Sama. Sama jenis. Sama jenis. Kalau positif dengan negatif, Tarik. tarik sebab dia berlainan cas. Kalau sama, dia tolak. Kalau berlainan cas, dia akan menarik. Okey, cas elektrostatik. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok, elektron yang dipindahkan dari satu bahan ke satu bahan yang lain, proton tidak bergerak. Okey. Apabila kita ambil macam pembaris, kita gosokkan dengan satu kain berbulu, elektron tu je yang akan pindah ke bahan lain. Proton tu tidak bergerak. Elektron ni contoh dia, apa dia tadi? Cas positif ke negatif? Negatif. Elektron ni adalah cas yang negatif. Proton adalah cas yang positif. Jadi yang dipindahkan tu adalah cas negatif lah. Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama adalah neutral. Bahan yang menerima elektron bercas negatif, mana kita cakap tadi. Bahan yang kehilangan elektron bercas positif. Okey, kat sini kita boleh tengok cas elektrostatik antara sikat dan juga kain bulu. Okey, tengok sikat tu yang sebelum dengan yang selepas. Apa yang jadi? Cikgu nak tanya Fahim dah Fahim? Saya cikgu, saya. Apa yang kamu nampak perbezaan sikat tu dia sebelum dan selepas? Cas dia cikgu. Cas positif dengan negatif dia tersusun ikut proton dengan elektron. Okey, betul apa yang Fahim cakap tu. Dia punya cas-cas tu dia akan tersusun apabila kita gosokkan dengan kain berbulu. Okey, sikat yang digosok dengan kain bulu tu akan menerima elektron daripada kain bulu dan akan bercas negatif. So dia akan tertarik lah. Okey, ini elektroskop. Yes, elektroskop ni digunakan untuk mengetahui kehadiran cas elektrostatik. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, yang ni jalur neutral. Lepas gambar yang kedua, jalur bercas positif. Lepas gambar yang ketiga, jalur bercas negatif. Jadi yang bila bercas negatif ni, dia berlakulah pemindahan elektron. Okey. Cikgu nak tunjuk kamu satu video. Sekejap. Nampak tak video? Nampak cikgu. Nampak cikgu.
Okey, cikgu nak panggil Fatih ada Fatih. Ada cikgu. Fatih tak ada ke? Fatih, apa yang kamu nampak dalam video tu? Saya nampak bila dia gosok kat kertas tu akan tertarik ke pembaris tu. Lepas tu kalau dia gosok kat rambut tu akan pacak kat baris tu. Okey. Betul apa yang Fatih cakap tu. Apabila pembaris tu, kita ambil pembaris tu, kita gosokkan dekat rambut tu, kita akan menghasilkan cas-cas positif dan juga cas negatif. Apabila kita dekatkan pembaris tu dekat dengan cebisan kertas tu, dia akan menarik cebisan kertas tu, dia akan berlaku pemindahan elektron. Jadi kertas tu dia akan tertarik. Okey. Ini contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian kita. Contoh dia adalah kilat. Bahagian atas awan dia bercas positif. Bahagian bawah dia bercas negatif. Jadi cas negatif di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Jadi terjadilah kejadian kilat. Okay, geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, ini contoh lain elektrostatik dalam kehidupan seharian kita ialah konduktor kilat. Ni selalu kita boleh tengok dekat bangunan-bangunan yang tinggi lah. Konduktor kilat ni dipasang pada bangunan. Dia menyediakan lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Dia digunakan adalah untuk melindungi bangunan daripada disambar oleh kilat. Okey, ni skrin TV. Skrin TV ni dia cepat berhabuk kerana cas negatif pada habuk dia tertarik kepada cas positif pada skrin TV. Jadi kita nak buang dia punya habuk tu, kita kena guna kain mikro gentian. Kita guna kain ni lah untuk buang habuk tu. Bahan anti elektrostatik. Habuk tu dia boleh tertanggal. Okey, kita masuk ke topik yang seterusnya adalah hukum Ohm. Okey, arus elektrik. Cikgu nak Ehsan ada Ehsan? Ehsan tak ada ke? Nur Ashikin ada tak? Saya cikgu. Boleh tolong bacakan slide tak? Okey. Arus elektrik. Cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Yang kedua, tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik boleh dijana dengan sumber-sumber seperti penjana elektrik, sel kering dan sel suria. Okey, terima kasih Hikin. Sama cikgu. Okey. Elektrik ni dia nak berfungsi, dia memerlukan cas elektrik. Okey. Lepas tu, tenaga juga diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik daripada sumber-sumber seperti penjana elektrik, sel kering, seperti bateri dan juga sel suria. Jadi, peralatan elektrik ni dia berfungsi dengan dia memerlukan cas elektrik dan juga tenaga daripada pelbagai sumber. Okey, arus elektrik.
Okey, ni arus elektrik. Arus elektrik adalah kadar pengaliran jas elektrik melalui satu konduktor. Okey. Kesenangan penunjuk galvanometer menunjukkan kewujudan arus elektrik. Dia diukur dengan menggunakan ammeter. Okey. Unit dia adalah ampere. Simbol dia adalah I. Okey, untuk seterusnya adalah voltan. Voltan adalah beza upaya di antara dua titik. Dia diukur menggunakan voltmeter. Unit bagi voltan adalah V. Simbol dia unit dia adalah volt. Simbol dia adalah V. Ni contoh simbol dia. Kalau kamu jumpa dalam lita, dia bentuk bulat bagi jalan dalam V. Ni adalah voltmeter untuk mengukur voltan. Seterusnya adalah rintangan. Rintangan ni adalah keupayaan sesuatu konduktor untuk mengehadkan atau dia menentang aliran arus elektrik yang melaluinya. Rintang piawai ni rintangan yang tetap. Rintang boleh ubah atau tetap mesti rintangan yang boleh diubah. Kalau kamu tengok yang dalam lita tu, yang perintang yang ada nak panah tu, tu perintang yang boleh diubah lah tu. Unit dia adalah ohm. Simbol untuk rintangan adalah R. Okey, hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. Okey, apakah itu hukum Ohm? Hukum Ohm, dia ada 3, arus, voltan dan juga rintangan. V sama dengan IR. Okey, hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik I yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan V yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Okey, ini adalah hukum Ohm. V sama dengan IR. Okey, dia bagi kat sini V sama dengan IR. Macam mana nak cari I, macam mana nak cari R? Okey, kita menggunakan segitiga ni. Okey. Siapa tahu macam mana nak cari voltan? V sama dengan apa? I darab IR. I darab dengan? IR. R. IR. Ya, nak cari voltan, arus darab dengan rintangan. Okey, V sama dengan IR. Okey, siapa tahu macam mana nak cari arus? V bahagi R. V bagi R juga. V bagi R. Okey. Kita nak cari arus adalah voltan bahagi dengan rintangan. Okey. Kalau nak senang, kita ambil jari kita tu. Apa yang kita nak cari tu, kita tutup. Kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, macam mana nak cari rintangan pula? V bagi I. V bagi I. V bahagi dengan I. Okey, nak cari rintangan, voltan bahagi dengan arus. Jadi, kita nak cari R, kita tutuplah R. Jadi, kita nampaklah V bahagi dengan I. Okey, cikgu nak minta seorang murid untuk buat soalan ni. Contoh 1. Berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalirkan arus 0.025 ampere apabila disambung kepada akumulator kereta 12 volt? Okey, dia dah bagi dah nilai I dia 0.025 ampere. Volt dia 12 volt. Dia nak cari nilai R. Cikgu nak minta Harif ada Harif? Ya, cikgu ada saya. Harif boleh tolong jawab tak soalan ni? Okey, boleh cikgu. Sekejap. Okey, cikgu masuk. Okey, sekarang kita nak cari R kan? Jadi cikgu nak R.
Macam yang cikgu ajak tadi, bila kita nak R, kita akan tutup R. Jadi V akan bahagi dengan I. Okay. Sekarang kita ambil voltage dia 12. 12 akan bahagi dengan arus 0.025. Kita akan dapat 480 ohm. Macam tu cikgu, betul tak? Okey, betul. Kita nak cari, terima kasih Harif. Betul jawapan kamu. Kita nak cari nilai R. Jadi kita tutup R, kita akan dapat V bahagi dengan I. Jadi 12 volt bagi dengan 0.025 ampere. Dapatlah 480 ohm. Okey, contoh yang kedua. Cikgu nak panggil Erika dah tak Erika? Ada cikgu. Okey, Erika boleh jawab tak soalan ni? Boleh ikut. Rintangan 9 ohm, arus yang mengalir perintah tersebut adalah 3 ampere. Berapakah voltan? Dia nak voltan. Yang ni saya guna yang hukum ohm. Kalau nak cari voltan, I darab dengan rintangan. Jadi 9 ohm tu darab dengan 3 ampere dapat 27 volt. 27 volt. Betul. Okey, betul. Terima kasih Rika. Dia nak V. Sama-sama. Jadi hukum ohm dia adalah kita pakai V sama dengan IR. Jadi kita nak V, kita tutup V, kita dapatlah IR. Jadi V sama dengan IR. Jadi jawapan dia 3 darab dengan 9 dapatlah 27 volt. Okey. Habis dah untuk pembelajaran untuk topik keelektrikan. Topik 7.1. Cikgu ada satu aktiviti yang kamu kena buat kat rumah. Sebab kita sekarang kan pembelajaran secara online, PDPR. Jadi cikgu nak buat kamu satu aktiviti. Ujian aktiviti ni adalah untuk mengkaji kewujudan cas elektrostatik pada bahan. Okey, bahan-bahan yang cikgu nak adalah yang kamu perlu sediakan adalah belon, cebisan kertas yang kecil, pembaris dan juga kain bulu. Okey, arahan dia gosok pembaris dengan kain bulu. Lepas tu dekatkan pembaris tu pada cebisan kertas kecil. Lepas tu kamu rekodkan pemakaian, nak tengok apa yang terjadi. Lepas tu ulang balik, gantikan pembaris tu dengan belon. Cikgu nak kamu rekod aktiviti kamu ni guna telefon. Nanti tolong hantar dalam kumpulan WhatsApp. Cikgu nak tengok video siapa yang menarik dan terbaik, cikgu akan bagi hadiah. Okey. Baik cikgu. Okey, semua minta semua buat nanti hantar dekat grup WhatsApp. Boleh kan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, cikgu nak buat pembelajaran kita dah habis, jadi cikgu nak buat quiz. Boleh tak cikgu nak buat quiz? Boleh cikgu. Boleh. Dia ni nak buat quiz. Semua pula. Okey, semua boleh masuk dekat Quizizz. Gunakan kod ni. Lepas tu letak nama sendiri ya. Baik cikgu. Okey, baru 2 orang ni.
Sekejap cikgu ada masalah problem sikit. Ada lagi yang masuk? Kalau dah tak ada, cikgu nak start . Boleh cikgu. Okay, cikgu start . Okey cikgu. Okey tak quiz tu? Ada sangkut-sangkut tak? Okey. Okey. Okey je cikgu. Okey. Kalau okey, jawab. Dah. Semua dah boleh jawab ke? Dah. Dah, yo. Dah ha? Dah cikgu dah. Okey. Dah, cikgu. Okay, kita nak tengok. Dah cikgu. Kita nak tengok
Soalan mana yang ramai salah ni? Apakah huruf yang digunakan untuk mewakili arus? Ni pun ada 5 orang salah. Huruf apa ni untuk arus ni? I. I. Untuk arus kita guna huruf I. Rintangan diukur dalam unit apa? Rintangan. Volt ke apa? Ohm. Rintangan ohm. Apakah rumus untuk mengira voltan? V sama dengan IR. Apa dia? Arus darab rintangan. Arus darab dengan rintangan. Okey, soalan ni, soalan kelima. Berapakah voltan yang diperlukan untuk mengalihkan arus elektrik? 2 ampere melewati perintang. Kita nak pakai formula apa ni? Dia bagi arus, dia bagi perintang. Formula apa? V sama I dengan darab IR. R. V dengan IR. Okey. Yang ni salah ni. Banyak salah kat ni, 5 orang. Apakah unit bagi tenaga? Okey. Cikgu dah tunjuk tadi. Macam mana? Unit bagi tenaga yang betul yang mana? Joule. Ada 2 joule kat situ. Joule huruf besar. Joule besar. J besar. Dia besar. Okey. Okey, soalan lah ni ramai salah juga. Bahan yang berkehilangan elektron akan bercah apa? Positif. Akan bercah positif. Okey, selesai kuis kita ini. Cikgu nak nanti kamu buat ulang kaji. Okey, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, cikgu nak panggil seorang untuk buat refleksi. Aiman Najwa ada tak? Aiman Najwa tak ada? Ada cikgu. Maizura? Kamu boleh bagi refleksi sikit tak? Boleh. Hari ni saya belajar pasal sumber tenaga. Contoh dia macam matahari, angin, biojisim, ombak semua tu. Lepas tu saya belajar pasal elektrostatik, ada charge positif negatif. Apa lagi? Tu je lah cikgu. Okey. Betul lah apa yang Aiman cakap tu. Hari ni kita belajar pasal tenaga, jenis-jenis tenaga, bentuk tenaga, sumber tenaga. Lepas tu kita belajar pasal charge elektrostatik, iaitu charge positif dan juga negatif, charge neutral. Lepas tu kita belajar pasal hukum Ohm. V sama dengan IR. Okey. Setelah kita dah habis, nanti kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.